سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين رب يسر ولا تعسر يا كريم وسخر لي ولنا جميعا كل أحد بحق بسم الله الرحمن الرحيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Terima kasih kepada Tuan Haji Zainal Azim, pengerusi Masjid Kariah Kampung Paya, seluruh barisan jawatan kuasa masjid, Al-Fadil, tuan-tuan imam, para pegawai masjid, para jemaah muslimin muslimat, tuan-tuan puan-puan, mudah-mudahan kita semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadratnya Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita lagi pada malam ini bagi kita menyambung lagi pengajian atau pembicaraan kitab Sifat 20, suatu pengenalan asas yang disusun oleh Ustaz Muhadir Hadijol. Ya, jadi saya berasakan ya, daripada pertanyaan saya tadi kita menyambung pada muka surat 33 pada malam ni insya-Allah. Ya, kerana bulan lepas, bulan Februari kita tak dapat ya, kerana minggu jatuh pada jatuh hari ni apa, hari Jumaat hari pun dah lupa tuan-tuan. Ya, hari Jumaat minggu pertama bulan 2 itu adalah majlis penutup majlis tilawah, ya, perasmian penutup majlis tilawah Al-Quran dan menghafaz ya, peringkat Negeri Sembilan. Jadi saya bertugas ya, tapi alhamdulillah malam ini ya diberi kelapangan boleh kita bersama-sama menyambung pengajian kitab kita insya-Allah. Baik, qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Berkata pengarang atau penyusun kitab kita ini, mudah-mudahan kita beroleh manfaatnya dunia dan akhirat. Qala, katanya pelajaran yang ke-6. Ya, kita masih lagi dalam bab yang pertama, iaitu cerita tauhid secara umum. Pembelajaran tauhid secara umum. Malam ini kita masuk pelajaran yang ke-6. InsyaAllah kalau cepat sekarang kita masuk pelajaran yang ke-7, maka selesailah kita bab yang pertama, iaitu keumuman atau perkara-perkara yang umum dalam ilmu tauhid. Baik. Qala, katanya hukum dan pembahagian. Qala, katanya lagi dibawa dengan satu soalan, berapakah pembahagian hukum? Hukum itu satu perkara, pembahagian itu perkara yang lain. Jadi kita selesaikan satu persatu. Hukum ini apa dia? Apakah dia hukum? Jadi di kitab kita itu di bawah itu dinyatakan bahawa hukum ialah kita nak cerita tentang hukum. Hukum ni apa benda Hukum ni penamih. Kata orang Johor. Hukum ialah menetapkan suatu perkara kepada suatu perkara atau. Jadi maknanya atau ada dua benda. Yang pertama, hukum itu menetapkan suatu perkara kepada suatu perkara. Jadi maknanya ketetapan. Atau menidakkan suatu perkara kepada suatu perkara yang lain. Jadi ketetapan ataupun menidakkan. Jadi kedua-duanya hukum. Bila dikatakan hukum, kita ni nak mengiyakan ke atau nak menidakkan. Yang mana satu nak dihukum ni? Sebab kedua-duanya hukum. Mengiyakan ke menidakkan. Jadi kedua-dua itu hukum. Lalu siapa yang menghukum, itu tak ditanya. Tapi ditanya bagaimana dibahagikan hukum tersebut. Dengan soalan tadi kita bacakan, berapakah pembahagian hukum? Qala, katanya hukum
Kita dah tahu hukum itu mengiyakan, menidakkan. Mengiyakan tu makna menetapkanlah. Ya tak? Ya. Tuan-tuan dah makan belum? Tuan-tuan dah makan belum? Ada yang sudah, ada yang belum. Jadi mana yang belum ambil makan, belum makan. Jadi dia menidakkan, ya, makan tadi kerana dia belum makan, ambil apa-apa makanan. Tapi pada yang sudah, dia menetapkan, ya saya dah makan kerana tadi saya dah ambil makanan. Nampak? Tapi pembahagian hukum tu macam mana? Baik. Katanya hukum terbahagi kepada 3, iaitu hukum syarak. Jadi hukum syarak adalah pembahagian yang pertama. Yang kedua hukum adat, itu yang kedua. Dan yang ketiganya hukum akal. Ya, hukum akal. Maka di bawah itu dijelaskan, oleh kerana hukum ialah menetapkan atau menafikan sesuatu perkara, ya, nota kaki di bawah tu. Kita kata hukum tadi apa? Mengiyakan, menidakkan. Oleh kerana, ya, mengiyakan dan menidakkan itu, ya, ialah hukum. Siapa yang menentukan iya ke tidak? Maka katanya, kata penyusun, maka hakim yang menentukan hukum iya ataupun tidak boleh jadi syariat atau adat atau akal. Sebab itulah hukum terbahagi kepada 3, iaitu hukum syarak, hukum adat dan hukum akal. Terjawab tak persoalan tadi? Terjawab kan? Sebab ditanya berapa pembahagian hukum, jadi kita pun dah jelas. Hukum mengiyakan, menidakkan, tu nama hukum. Ya, maka hukum itu siapa pula yang menetapkan? Maka dikatakan yang menetapkan itu sama ada syarak ataupun adat ataupun akal. Maka kita pergi tengok satu persatu, ada tak diterangkan, ya? Baik, qala, katanya pengertian hukum syarak, hukum adat dan hukum akal serta contoh ada. Ya. Jadi jawabnya, ya, yalah, ya tak? Apakah dia pengertian hukum syarak, hukum adat dan hukum akal serta contohnya? Maka jawabnya hukum syarak. Maka diberikan erti, diberikan contoh. Hukum syarak, perintah Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan dengan segala perbuatan mukallaf. Tahu tak kita mukallaf? Tahu kan? Sebab apa? Sebab dulu masa mengaji dulu, ya, muka surat yang tak silap saya, muka surat 12 kalau tak silap saya lah. Kita tengok betul ke tidak. Tu dia. Muka surat 12 tu ada. Mukallaf itu apa? Mukallaf itu yang memenuhi 4 syarat, nota kaki di bawah tu, ya, nota kaki 28 di bawah muka surat 12 tu, ya. Jadi kita dah tahu dah mukallaf. Jadi orang yang memenuhi 4 syarat ini, maka perbuatan dia, yang itu yang diceritakan. Maka perbuatan itu adalah yang berkait perintah Allah Ta'ala. Maka penjelasannya ialah, iaitu yang pertamanya wajib. Adakah perbuatan itu perbuatan yang wajib? Seperti kita solat maghrib tadi, ya, wajib, wajib aini, fardu ain. Betul tak? Betul. Yang keduanya sunat. Lepas sembahyang tadi kita pun bangkit, buat lagi 2 rakaat. Kita solat apa tu? Solat sunat ba'diyah, sunat. Ya, kemudian harus. Tu yang ketiga. Yang keempatnya makruh dan yang kelimanya haram. Ya, ini adalah, ya, 5 terma yang berkaitan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan perbuatannya mukallaf. Boleh setara tu? Boleh, ya tak? Maka diberikan contoh, wajib solat 5 waktu sehari semalam. Betul lah. Ya, jadi syarak perintah Allah Ta'ala, ya. Kalau nak dikupas lagi, mestilah ada, ya, ayat Qurannya, mesti ada hadisnya, ya.
Kalau ayat Qurannya, innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta, sesungguhnya solat itu kanat 'alal mu'minina kitaba, ya, tertanggung ke atas orang yang beriman itu mawquta, sebagai kefarduan yang berwaktu. Dan Nabi SAW pun, ya, dalam hadisnya memerintahkan kita, sallu kama ra'aitumuni usalli. Jadi syarak menjadi hakim, syarak yang mengiyakan, ya, yang mengiyakan bahawa wajib solat, ya, 5 waktu sehari semalam. Yang ni jelas, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, jelas. Baik, wallahu alam. Yang keduanya menidakkan mengumpat. Ngumpat, membawang lah, haram. Siapa yang menghukumkan haram? Ya, jadi syarak yang menghukumkan haram. Ya, jadi fahamlah kita, ya, itu adalah, ya, contoh dan pengertian daripada hukum syarak. Baik. Yang kedua, hukum adat. Hukum adat ini ialah ketetapan, hukum atau menidakkan sesuatu. Maknanya, ya, menghukum ni, ya, menetapkan atau menidakkan, mengiyakan atau menidakkan. Jadi dapat natijah sama ada ya ataupun tidak melalui kebiasaan dan percubaan. Cuba, ya tak? Ya, jika dicuba, jika, ya, kebiasaannya menghasilkan sesuatu yang mengiyakan, itu namanya adat. Contoh, api membakar. Siapa ada lighter, cuba buka, betul, letak jari ke atas api tu, panas tak? Panas. Ya tak? Cuba letak kertas ni, dia membakar. Sebab apa? Dah tahu dah, sejak kecil memang macam tu lah. Tak pernah kita tengok api, ya, tak membakar, tak pernah. Sehingga dikatakan api ketika kecil menjadi kawan, ketika besar menjadi lawan. Jadi tahulah kita, menurut adatnya api membakar. Begitu juga, ya, makanan mengenyangkan. Jadi sebab itu kita tanya, dah makan ke belum? Nantinya tanya, dah kenyang ke belum? Sebab ya, kebiasaannya, atau, ya, kebiasaannya bila makan itu mengenyangkan. Ya, makan mengenyangkan. Lalu dijelaskan adat ini sebenarnya, ya, dengan nota kaki di bawah pada muka surat 35 itu, ya. Kalau tadi hukum syarak ada 5, ada wajib, sunat, harus, makruh, haram. 5. Adat ni pula macam mana? Adat ini dia ada 4 pembahagian. Pertama, ada sesuatu dengan sebab ada sesuatu. Makna dia mengiyakan sesuatu dengan sebab sesuatu yang lain. Maka diberikan contoh di situ, dia mengiyakan kenyang dengan sebab makan. Mengiyakan kenyang sebab makan. Jadi ada sesuatu, ya, mengiyakan sesuatu dengan sebab ada sesuatu yang lain. Ya tak? Jadi kalau datang kuliah Ustaz Syafi'i hari Jumaat, biasanya ada makan, jadi datang. Jarang tak ada makan tu. Kan? Jadi ni hukum adat. Jadi ada ustaz, ada makan, datang. Jadi sebab apa datang? Ada ustaz, ada makan. Wes mangan sudah mangan. Itu hukum adat. Makna kita berhukum dengan adat. Ya. Ya tak? Berhukum kita dengan adat. Biarlah ustaz mengajar, kan? Nak mengajar ke kita dongah lah. Ya tak? Tapi kan yang penting habis dia mengajarkan, kita sembahyang, kita pun makan. Jadi ada ustaz, ada makan. Ya tak? Sebab apa? Sebab kebiasaannya begitu. Jadi menetapkan ada makan, ada ustaz. Ya. Okey, kalau tak ada ustaz, tak ada makan. Yang itu adalah bahagian yang kedua. Tidak ada sesuatu dengan sebab tidak ada sesuatu yang lain.
tidak kenyang dengan sebab tidak makan. Jadi samalah juga. Tak ada makan kalau tak ada mengaji. Tak ada makan kalau tak ada ustaz. Tak ada makan ya selain daripada maghrib dan subuh. Datang zuhur ada makan tak? Kan datang asar ada makan tak? Kan. Jadi tak ada. Jadi menetapkan tak ada makan sebab tak ada pengajian. Itu adalah satu bentuk mengiyakan ataupun menidakkan. Nah, yang ketiga, ada sesuatu dengan sebab tidak ada sesuatu yang lain. Maka dia biasa datang. Dia datang masjid, ada makan ke tak ada makan ke, memang dia datang. Jadi sebab apa? Sebab ada jemaah di masjid, makan itu tak jadi hal. Jadi ada sesuatu dengan sebab tidak ada sesuatu. Tak ada makan, tapi dia datang juga. Jadi seperti contoh, sejuk dengan sebab tidak ada kain. Maksudnya begini, ya. Saya selalu bagi contoh kalau mengajar ada dalam masjid yang ada aircon tu. Aircon sejuk, tergasullah sejuk lupa tadi nak bawa kain selendang. Kalau ada selendang ni tadi, walaupun ya aircon ni sejuk, ya, tapi adanya sesuatu yang lain itu, ya, dia dihukumkan juga. Maknanya kalau pasanglah sejuk macam mana pun ada selendang boleh. Ya, itu maknanya menetapkan sesuatu ataupun menidakkan sesuatu dengan sebab ada sesuatu yang lain. Ya. Dia terbalik daripada tadi itulah, ya. Dia jadi macam tu. Ya, kalau tadi sejuk, ya nak, sebab aircon tu sejuk. Jadi kita tahu dia dalam adat ada adat. Bila ada aircon ada sejuk, tapi bila ditutup dengan kain tebal, sejuk pun hilang. Jadi makna menetapkan sejuk, ada aircon, buka aircon sejuk. Tapi boleh juga dengan sebabkan aircon tadi, tapi kita ya boleh menidakkan sejuk tadi sebab kita pakai baju tebal. Ya. Jadi dia jadi macam tu. Jadi maknanya ada sesuatu dengan sebab ada sesuatu, itu yang pertama. Yang kedua, tiada sesuatu dengan sebab tiada sesuatu. Yang ketiga, ada sesuatu dengan sebab tiada sesuatu. Yang keempat, ya, tak ada sesuatu dengan sebab sesuatu. Ini adat. Ya, banyak di kalangan kita ya mengikut adat. Ya. Baik. Selesai setakat tu. Yang ketiganya, hukum akal. Maka ketetapan ataupun hukum yang diperolehi melalui akal, bukan melalui syarak atau hukum adat, ia pula terbahagi kepada tiga. Mesti, itu yang pertama. Istilahnya wujub, ya, istilahnya wujub. Bukan wajib, ya, wujub. Itu istilah dia. Yang keduanya istihalah. Ya, istihalah ni mana tak mungkin. Mustahil lah. Itu. Maknanya akal tak boleh terima. Mustahil. Dan yang ketiganya, boleh diterima dan boleh tidak diterima. Harus. Ya. Jadi kita tengok ada tak keterangan di situ? Ya. Tak ada keterangannya. Jadi ya, ada tigalah hukum. Jadi dalam hidup ini, ya, kita nak menghukum macam mana? Hukum ikut adat ke, ikut syarak ke, atau ikut akal kita? Ya. Baik. Wallahu a'lam. Qala, katanya lagi, kepentingan hukum akal dalam pengajian sifat 20. Kenapa? Kenapa penting sangat hukum akal ini dalam pengajian sifat 20? Qala, katanya, dalam pengajian sifat 20, hukum akal adalah sangat penting. Sangat penting. Kemudian ditambah lagi sekali. Makna itu memang penting tu. Ya. Memang penting. Ya. Dia kata sangat penting sekali. Ya. Nak menunjukkan bona penting lah. Kan? Osah penting. Jadi kena tahu hukum akal. Sebab apa? Kerana akal adalah tangga ataupun jalan untuk mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala.
tangga ataupun jalan untuk ma'rifatullah, untuk mengenal kita akan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebab itu penting akal ini dijaga. Sebab itu kalau kita nak tengok dalam maqasid syariah, ya, antara yang ditekankan menjaga akal. Kerana apa? Dah jumpa jawapannya. Kerana akal itu akan berfungsi, menjadi hakim. Maka ya, sebagai hakim, ya, maka dia perlu dijaga. Dia perlu dijaga. Kerana apa? Kalau tanpa dia, rosak satu jalan atau satu tangga untuk mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Qala, katanya lagi, seperti yang telah disebutkan sebelum ini, bahawa fardu ain yang pertama sekali, maknanya ya, dalam turutan tingkatan fardu ain itu yang mana paling utama? Yang paling utama ialah mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Itu, iaitu dengan mengenal sifat-sifatnya yang wajib, mustahil dan harus. Ya, macam mana kita nak tahu kita ni mengenal Allah Ta'ala? Boleh kita sebut sifat-sifat Allah Ta'ala yang wajib, mustahil, harus. Kira okey lah tu, ya, terpakai lah tu. Apalah sifat 20 tu? Wujud, qidam, baqa, mukhalafatuhu lil hawadith, qiyamuhu binafsihi, wahdaniyah, kudrah, iradah, ilmun, hayatun, sama', basar, kalam, kaunu qadiran, kaunu muridan, kaunuhu aliman, kaunu hayyan, kaunu sami'an, kaunuhu basiran, kaunuhu mutakalliman. Boleh sebut tu kenal Allah Ta'ala. Okey. Betul. Ya. Sebab apa? Sebab berfungsi. Maka hukum akal menjadi timbangan untuk menghukum sama ada sifat-sifat itu wajib atau mustahil atau harus kepada Allah Ta'ala. Jadi sifat wajib itu adalah natijah, adalah bendanya. Tetapi daripada benda itu, ya, bagaimana akal itu berfungsi, maka akal itu menetapkan dan dia dapat menerimanya. Itu dikatakan wajib. Bila dikatakan mustahil, akal itu menafikan dan ia dapat menerimanya. Kita bagi contoh. Wujud ada, lawannya adamun, tiada. Jadi akal bila dia berfikir tentang sifat ketuhanan, maka ya, ungkapannya Tuhan itu ada. Maka ya, jadi nak dikatakan ada itu sifat Tuhan, setelah apa? Setelah dipikir-pikir mesti Tuhan itu ada. Jadi sifat ada itu wajib baginya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Boleh faham secara itu? Lawan kepada ada, tiada. Jadi bila fikir-fikir mustahil Allah tak ada, tak boleh terima dari akal kalau Allah Ta'ala tak ada. Nampak tak? Jadi sifat tak ada itu menjadi subjek bahawa mustahil, tiada atasnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Boleh faham secara itu? Ya? Kita ni ada ke tak ada? Harus. Kita ini diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu menurut akal. Boleh faham secara itu? Kalau begitu menurut akal, harusnya senang. Dahlah adanya kita itu harus. Apa-apa yang berkaitan dengan ada itu juga harus. Kaya harus, lawan kepada kaya miskin harus. Sehat harus, lawan kepada sehat sakit harus. Berkuasa, ya tak? Ada memegang kuasa harus. Tak ada pegang kuasa harus. Apa jua yang terbit daripada adanya kita, yang terbit daripada harus, dia juga harus.
Wah, senang betul hukum akal begitu. Ya. Nampak? Jadi kalau begitu lebih mudah untuk mengenal Allah Ta'ala, redha dengan apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah ciptakan dia lebih, Allah bagi kat aku kurang. Harus. Lebih dia harus, kurang aku harus. Apa bezanya? Tapi ikut adat, lebih sanjung ke orang, kurang cerca dia orang. Jangan kita pegang hukum adat. Itu kebiasaannya. Ya tak? Kan? Tapi kita tengok hukum akal. Maka dengan akal itu kenal kita kepada Allah Ta'ala, ingat kita kepada Allah Ta'ala. Benarlah firman Allah Ta'ala, ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Hati menjadi tenang dengan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Boleh sabit. Ya? Jadi itu yang pertama. Sebab itu adalah sebab yang pertama kenapa hukum akal penting dalam pengajian sifat 20. Itu yang pertama. Yang kedua, qala katanya, memahami hukum akal juga sangat penting supaya tidaklah terlajak mengatakan sesuatu yang tidak layak kepada Allah Ta'ala. Saya saja menambah terlajak tu. Tak ada dalam kitab. Ya tak? Kadang-kadang tak niat ustaz. Ya tak? Tak tahu ustaz. Ya tak? Tak sengaja. Ya tak? Tapi ya, kalau mengatakan sesuatu yang tidak layak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, erti dah jadi menyamakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan makhluk, sedangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala Tuhan, yang makhluk tu kita. Yang Tuhan tu dia, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mana sama ya makhluk dengan Tuhan? Takkan selama-lamanya sama. Boleh faham Ustaz tu? Jadi kalau tak sama, itulah jenis akal. Maka akal ni kalau dijaga elok-elok, ya, dia tak merepet lah kata orang tu, ya, tak merapik, ya tak? Cakap tak tentu arah, ya tak? Tak tentu, ya, tak tentu ujung pangkal. Sebab apa? Sebab akalnya elok. Ya, cuba akal tu rosak, ya, mabuk. Jangan orang mabuk. Macam mana? Kan? Kita tengok orang high macam mana? Kan? Cakap dia pun kan? Jadi ya, sebab itu pentingnya ya dalam memahami hukum akal ini supaya ya tidak mengatakan sesuatu yang tidak layak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah makna tasbih. Jadi segala makhluk yang ada di langit di bumi ini yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Segala yang ada di langit di bumi segalanya bertasbih. Artinya apa? Menafikan perkara yang tidak layak dibangsakan, dinisbahkan, dikaitkan kepadanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah yang Maha Suci. Tiba manusia diberi akal mengata pula yang pelik-pelik. Maka diberi contoh. Seperti orang kata Allah duduk bersila di atas arasy. Wah. Bersila tu kan kita. Ya, bersila di atas arasy. Ini perkataan yang tidak layak. Yang kedua dia katakan ya, Allah mustahil atas Allah bersifat dengan berkuasa. Dah dia menafikan sifat berkuasa Allah Ta'ala pula. Dan yang ketiga pula dia katakan Allah lemah, harus bagi Allah Ta'ala. Nampak tak? Jadi semua contoh yang disebutkan ini adalah tidak layak sama sekali bagi Allah Ta'ala. Sebab membawa kepada pengertian menyamakan syirik. Syirkun itu kan dalam Qul huwallah dah sebut walam yakul lahu kufuwa. Kufuwa sama, setara, sepersis, seperti, semisal, seumpama. Walam yakul lahu, bukan bagi dia. Boleh faham soal itu? Bukan bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, Maha suci Allah Ta'ala, ya, Maha suci Allah daripada disamakan dengan makhluk. Kerana makhluk itu lemah, makhluk itu kurang. Kalau menyamakan Allah Ta'ala dengan makhluk,
Artinya menisbahkan kekurangan, menisbahkan kelemahan kepada Allah Ta'ala. Wal'iyadhu billahi min dhalik. Wal'iyadhu, mohonlah perlindungan, ya, billah, ya, kepadanya Allah Ta'ala, min dhalik, daripada terjumus kepada perkara yang demikian itu. Boleh faham seperti itu? Mudah-mudahan. Amin. Itu yang kedua. Yang ketiga, ia adalah penting untuk memahami nas-nas mutasyabihat. Ini selalu orang tanya, Ustaz, kalau Quran sendiri menyebutkan tangan, kalau hadis sendiri menyebutkan turun, macam mana? Yang inilah yang dimaksudkan dengan nas mutasyabihat. Mutasyabihat. Ya. Yang mana jika diterjemah secara makna yang zahir, boleh membawa kefahaman menyerupakan dan menyamakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk. Nas mutasyabihat ini jangan ambil makna zahir. Jangan sekali-kali mengambil makna zahir. Ya. Thumma istawa 'alal 'arsy, beristiwa di atas arasy. Jangan nak pandai-pandai kita istiwa tu bersemayam, duduk, bersila sebagainya, jangan. Jadi perkataan tu macam mana? Itu perkataan nas mutasyabihat. Ya. Jadi ada caranya, ya. Kalau rajin-rajin tengok di muka surat belakang tu ada jawapan dia. Ya. Ya, muka surat 269. Nas-nas mutasyabihat ini 268 tu, kalau rajin-rajinlah buka dulu muka surat belakang tu. Ya. Pembahagian fahaman dalam berinteraksi dengan nas-nas mutasyabihat, ya. Jadi, ya, kena ada 7 panduan lah. Ya, pertamanya takdis, yang keduanya tasdik, yang ketiganya i'tiraf, keempatnya sukut, yang kelima imsak, yang keenam al-kaf, yang ketujuh at-taslim wa ilal ahlil ma'rifah. Ya, itu sekadar panduan kita bagi yang ada kitab kalau nak menanya lebih. Ya. Jadi bolehlah baca bila-bila senang. Jadi itulah 3 benda yang disebutkan pentingnya hukum akal dalam pengajian sifat 20. Boleh faham kita secara itu. Ya. Wallahu a'lam bisawab. Kita, ya, bagi laluan azan insya-Allah.
Muslimin musliman rahmati Allah Subhanahu wa taala. Selesai kita pelajaran yang ke-6, masuk kita kepada pelajaran yang ke-7, pengertian dan perbezaan antara hukum akal dan akal hukum. Tadi kita tanya ada tak penjelasan tentang hukum akal? Tak ada. Rupanya masuk dalam pelajaran yang ke-7 ini barulah diberikan pengertian hukum akal. Apa dia pengertian hukum akal? Ya, tadi kita dah jelaskan pengertian hukum syarak, pengertian adat, ya. Tapi bila tengok akal, dia tak nyatakan, ya, secara mendalam. Maka, ya, dibawa oleh penyusun kitab ini pada pelajaran yang ke-7 ini. Qala, apakah yang dimaksudkan dengan hukum akal? Hukum akal ialah bagaimana akal menghukum sesuatu sama ada ia mesti ada, mustahil tiada. Itu cuma ungkapan yang maknanya sama. Mesti itu ungkapan pertama, mesti ada itu ungkapan kedua yang maknanya sama. Ungkapan yang ketiga maknanya juga sama, mustahil tiada. Ya. Jadi ketiga-tiga ungkapan ini disebut sebagai wujub. Sebagai apa? Sebagai wujub. Jadi bagaimana akal menghukum? Bagaimana akal menghukum ada? Ya. Jadi namanya wujub. Bagaimana? Jadi maknanya, ya, perbuatan akal itu. Boleh faham kan? Perbuatan akal itu, ya, wujub itu yang pertama. Yang keduanya, perbuatan akal itu menghukum ianya tidak mungkin. Itu ungkapan, ya, ataupun mesti tidak ada, mesti tak ada. Itu ungkapan yang kedua. Yang ketiga, mustahil ada. Ketiga-tiganya itu, ya, tidak mungkin, mesti tak ada, mustahil ada. Ya, maka masuk dalam istihalah. Ya, istihalah. Dan yang ketiga, jawaz, harus, boleh jadi, boleh menerima ada atau tidak ada. Dapat tak kita tahu tu? Ya? Wujub, istihalah, jawaz. Ya. Sama ada, maknanya natijahnya. Ya. Akal itu, ya, apabila dia berfungsi, maka natijahnya sama ada wujub, istihalah ataupun jawaz. Dia begitu. Ya. Wujub, istihalah ataupun jawaz. Ya. Ini kena faham. Sebab apa? Nanti akan dijelaskan. Sebab orang hari ni gemar mengakal orang. Sebab tu kena ngaji, ya? Hukum akal. Rupanya, ya, hukum akal ni tak cukup. Dia kena mengaji sampai akal hukum, supaya kita tahu orang ni mengakal kita ke, atau betul-betul, ya, akalnya itu berhukum dengan apa yang dinatijahkan oleh akal itu sendiri. Dapat tak saya kata? Baik, qala, katanya, apakah pula yang dimaksudkan dengan akal hukum? Maka akal hukum ialah muta'allaq bagi hukum. Atau katanya yang lain, perkara atau benda yang dihukumkan oleh akal. Tadi natijah akal itu berfungsi, natijahnya wujub, istihalah dan juga jawaz. Tapi persoalannya, mana objeknya? Jadi objek itulah yang dikatakan sebagai akal hukum. Maka dijelaskan. Cuba kita tengok penjelasan ini menjelaskan lagi pemahaman kita atau membuatkan kita makin hilang fokus. Mari kita tengok sama-sama. Yang pertama, wajib. Wajib tak sama dengan wujub. Wajib adalah akal hukum, tetapi wujub hukum akal. Dia dah mula poning lah. Orang yang gemar mengakal orang tu ya dah. Akal hukum tu, tak akal dulu, hukum kemudian, kan? Akal hukum akal tu, hukum dulu, akal kemudian. Nampak tak? Mula dia nak ngakal kita, kan? Ya, baik. Wajib itu apa? Wajib ialah ma la yutasawwaru fil aqli adamuh. Apa perkara yang tidak dapat digambarkan ketiadaannya dalam akal fikiran.
Maknanya dalam perkataan lain, ya, la yutasawwar tu la yudriku. Apa yang tidak dapat, ya, tidak dapat digambarkan atau tidak didapatkan ketiadaannya dalam akal fikiran. Maksudnya bagaimana? Katanya, mengikut pertimbangan akal, perkara itu mesti ada. Mesti ada di sini maksudnya sungguh. Ya, di bawah itu nota kaki 58. Mesti ada di sini maksudnya sungguh. Oleh itu sifat yang dihukumkan wajib oleh akal merangkumi sifat nafsiyah, salbiyah, ma'ani dan ma'nawiyah. Jika mesti ada tadi bermaksud wujudi sahaja, ia terbatas kepada sifat ma'ani sahaja, kerana hanya zat diri sifat ma'ani yang ada dan sungguh. Tiga sifat yang lain, nafsiyah, salbiyah dan ma'nawiyah, zat dirinya tidak ada tetapi sungguh. Perkara ini akan dijelaskan pada pelajaran yang akan datang. Kita dah mengaji belum antara tingkatan ada? Sebab tingkatan ada itu, ya, betul lah, bila kita mengaji hukum akal ni, dia silap-silap orang dia akal dah. Sebab apa? Dia ada benda yang ada benda yang sungguh. Ya, benda yang ada, contoh, ya, yang ini namanya gelas. Keras, ya tak? Keras, ataupun air di dalamnya itu cair. Jadi keras pada gelas, cair pada air. Yang itu adalah sungguh. Kerana apa? Kerana keras dan cair itu dia tak ada bendanya. Habis ini ustaz, ini gelas, ini bukan keras. Boleh faham ustaz itu? Macam penyapu. Masa saya mengaji dulu, dia kata, ya tak, penyapu. Cuba bawa penyapu. Bila dah bawa tu, ini bukan penyapu, ini lidi. Dah mula kita nak wangi lah. Tuan-tuan duduk tepi laut kan, cuba tengok ombak. Mana dia ombak? Tu yang bergulung tu. Tu yang bergulung tu bukan ombak, itu air. Dah mula nak wangi dah. Nampak? Ya. Jadi menunjukkan bahawa ombak, bahawa penyapu itu sungguh di dalam akal kita, dapat diterima oleh akal kita. Tetapi bendanya tak boleh nak ditunjukkan. Sebab kalau nak tunjuk, tu yang jadi akal, mengakal orang tu. Itu kan air. Itu kan lidi, dikumpul-kumpul jadilah dia penyapu. Nampak tak? Tapi benda itu, ya, dia subuti, maknanya dia sungguh, tahaqququ, ya, ya, dia maknanya sungguh ada dalam akal kita. Kita katakan cantik, ya, cuba kita bawakan cantik tu, mana cantik tu? Jadi cantik tu ada dalam jadi maknanya ada betul, sungguh. Tetapi bila dibawa keluarkan cantik itu, mana cantik tu? Nampak tak? Ya, tapi kalau ada dan sungguh, ya, itu dikatakan, ya, kerana ada dan sungguh itu, ya, hanya pada sifat ma'ani sahaja. Jadi bila kata kudrah, iradah, ilmun, hayatun, sama', basar, kalam, maka sifat itu adalah wujudi dan tahaqquqi, benar-benar ada dan benar-benar sungguh. Boleh faham seperti itu? Ya, payah nak cari benda-benda yang benar-benar ada dan benar-benar sungguh. Ya, baik. Kita balik contoh jirim. Wajib jirim. Maka jirim mengambil ruang. Betul lah, jirim mengambil ruang, antaranya air. Air ni, ya, kalau dalam gelas ni, maka ruang yang boleh diambil sekadar ruang yang ada dalam gelas ini sahaja. Kalau melebihi ruang yang ada dalam gelas ini, maka dia akan tumpah. Ya, sebab itu namanya jirim mengambil ruang. Sebab itu dikatakan mengikut hukum akal, ya, benda wajib mengambil ruang. Jadi maknanya kita tak boleh terima, ya, kalau air 2 gelas kita cuba nak masukkan dalam 1 gelas. Mana boleh. Nampak tak? Sebab apa? Sebab air itu dia mengambil ruang. Jadi kalau ruang untuk 1 gelas, dia sesuai untuk 1 gelas. Boleh faham tak? Ya. Dibawa kita lagi kepada contoh yang lebih tinggi. Zat dan sifat wajib mesti ada pada Allah Ta'ala. Zat dan sifat ni tak dapat nak dipisahkan. Zat dan sifat tak dapat nak dipisahkan, tapi boleh diungkapkan.
Zat, sesuatu yang namanya zat, tetapi sifat dia mesti menumpang kepada zat. Okey. Jadi zat dan sifat wajib ada pada Allah Ta'ala. Sebab itu dikatakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala zat yang wajibul wujud. Kemudian wajib ada tukang rumah yang membuat rumah. Ya, wajib ada tukang rumah yang membuat rumah. Maknanya ya, wajib letakkan objek pada masjid. Wajib masjid. Ya tak? Mesti. Kita kata mesti apa? Objeknya masjid. Masjid tu dibina, mesti ada orang binanya. Mesti ada tukang dia. Faham tak? Jadi tak boleh dia naik sendiri tiba-tiba dah ada je dah. Tak boleh. Ya. Dan dibawakan lagi sifat kudrah wajib bagi Allah Taala. Ya. Jadi sebab itu wajib itu ya setelah mana ya akalnya itu menghukumkan menurut hukum akalnya. Baik, apa maknanya Ustaz? Susah pun nak faham lah. Macam ni lah tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kan kita kan tengok anak-anak ni tak, bukan anak kita, anak orang bawa motosikal tetapi gaya dia tak macam bawa motosikal. Dia bawa motosikal ya macam dia berbaring. Macam tu orang kata apa? Superman. Superman. Cuba tahan. Jang. Apa kau buat macam tu Jang? Kau tahu tak bahaya? Tahu cik. Nampak tak? Bahaya tak? Bahaya cik. Itu makna orang yang tak ada akal hukum. Dia mengata bahaya, tapi dia buat juga. Macam tu juga orang mengatakan Tuhan tu ada, tapi tak serupa macam ada Tuhan. Boleh faham so? Jadi sebab tu mengaji tauhid bila dikatakan wajib bagi Allah Ta'ala, ya, wajib sifat wujud, maknanya bukan sahaja akal itu telah menerima, maka dia telah pun ya melaksanakan tanggungjawab dengan apa yang dia ketahui tersebut. Boleh faham so tu? Ada orang ni tak tahu benda tu wajib, semayang tu wajib, apa tak semayang? Kalau tanya, saya tadi ada satu pasang datang nak nikah. Ya tak? Nak nikah sebab apa? Dia dah mengandung Ustaz. Kau tahu tak? Mengandung ni salah, tahu. Apa kau buat? Kita nak marah, bondo dah ada. Apa kau buat? Tak dapat dia jawab. Bukan dia tak tahu, tahu. Ya. Jadi ya, pengetahuan itu tak berguna. Itu istilah. Tak dapat memberikan manfaat pada diri dia. Dia buat juga. Ya tak? Saya bukan boleh nak reverse masa. Ya tak? Awak datang mengadu dengan saya bukan boleh nak reverse masa. Ya, apa yang saya boleh ialah saya nak beritahu kepada kamu yang kamu buat ni salah. Tapi Allah Taala berfirman dalam Quran, kulli ibadi, katakanlah wahai Muhammad, mana Allah dah ajar Nabi kita, Nabi dah ajar kepada kita dah, bagi tahulah kepada hamba-hambaku ya, allazina asrafu ala anfusihim, bagi tahulah kepada hamba-hambaku selagi mana dia tidak mensyirikkan aku tapi perbuatannya melampau. Asrafu ala anfusihim la taknatu mir rahmatillah, jangan putus asa dengan rahmat Allah. Kau ni ada Tuhan kan, kau Islam kan, tak adalah saya khabar macam tu lah, mati je lah. Kan marah orang kat saya. Tapi depan tuan-tuan ni saya melepaskan perasaan lah. Yalah. Kan melepaskan perasaan tu direkam tu. Mana tahu dia tengok kan marah sana ustaz dekat dia ni. Kan. Ya tak? Sebab kan kita marah lagi dia kan. Langsung tak nak dia kayak gitu kan. Tapi nak bagi tahu benda ni salah. Jadi setiap kesalahan itu kena taubat. Kena taubat. Kena menyesal. Tahu tak? Jadi itu. La taqnatu mir rahmatillah, innallaha yaghfiruz dzunuba jami'a. Selain daripada dosa syirik, Allah akan ampunkan. Jadi insaflah, bertaubatlah, bertanggungjawablah, ya, perbaikilah hidup dan sebagainya. Nampak tak?
Ya. Jadi tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu. Ya, maknanya dia bercakap, dia tahu. Macam orang tu kan, kau tahu tak semayang ni wajib? Tahu. Apa tak semayang? Kan kalau kita tangkap budak-budak kalau bawa apa tu penguasaan tu kan, tangkap, awak tahu tak salah? Salah, tapi saya tak ada buat apa-apa. Ayo waktu lah. Kan. Masa cakap tu memang tak ada buat apa-apa, tapi bukti menunjukkan telah berlaku apa-apa. Macam mana? Jadi kena hukum sebagai pengajaran. Dia jadi macam tu. Kena taubat sebagai jalan menyesal. Benda tak boleh. Jadi itu. Sama juga kita mengaji tauhid, mengaji mengenal Allah Taala. Allah ada. Maka hidup kita adalah hidup bertuhan. Bertuhankan Allah Subhanahu wa taala. Dialah Tuhan. Nampak? Yang itu. Baik. Yang keduanya hukum akal mustahil. Apa yang dikatakan mustahil? Ma la yutasawwaru fil aqli wujuduh. Maknanya benda itu tidak dapat digambarkan kewujudannya dalam akal fikiran. Maksudnya mengikut pertimbangan akal, perkara itu tak boleh ada, tak boleh berlaku. Ia mesti tak ada, tak berlaku. Artinya masjid ini tegak dengan sendirinya, tak boleh diterima oleh akal. Mustahil. Jadi mustahil itu adalah akal hukum. Jadi bila mana kita menidakkan masjid ini terjadi dengan sendiri, itu namanya bagaimana akal itu menghukum, itulah namanya hukum akal. Baik. Dan yang ketiganya, itu tak payah pergi. Contoh lawan kepada wajib tadilah. Yang ketiganya jaiz, ma yasihhu fil aqli wujuduhu wa adamuh. Apa yang boleh diterima wujud dan ketiadaannya dalam akal fikiran. Maknanya akal boleh terima, ada pun boleh terima, tak ada pun boleh terima. Maka diberikan contoh, qala, katanya, harus bagi Allah Taala mengutuskan para rasul. Harus bagi Allah Taala memberi pahala kepada orang yang taat. Nampak? Sesuatu benda boleh bergerak atau diam pada masa yang berlainan. Harus bagi Allah Ta'ala untuk menjadikan manusia. Maksudnya menciptakan manusia adalah harus bagi Allah Ta'ala, bukan wajib. Allah Ta'ala boleh menciptakan makhluk lain selain manusia jika dia berkehendak. Contoh lain, harus bagi Allah Ta'ala untuk memberikan rezeki kepada kita. Boleh faham secara tu? Jadi nak memudahkan tiga perkara tadi, wajib, mustahil, harus, itu dalam beberapa kitab, seperti contohnya dalam kitab Syarhut Tijanud Darari, menletak kaki pada muka surat 40 tu, menletak kaki 59 itu, dan juga dalam kitab Fathul Qarib, ringkasannya lebih ringkas. Wallazi la yumkinu adamuh. Wajib ialah suatu perkara yang tidak mungkin tiada. Suatu perkara yang tidak mungkin tidak berlaku. Itu wajib. Mustahil huwallazi la yumkinu wujuduh. Sesuatu perkara yang tidak mungkin ada, yang tidak mungkin berlaku. Dan yang ketiga jaiz, harus, huwallazi yumkinu wujuduhu wa adamuh. Sesuatu perkara yang boleh ada berlaku dan boleh tiada tidak berlaku. Dalam kitab lain, Aqidatun Najin, Sirajul Huda, dijelaskan pula dengan wajib itu dengan ma la yaqbalul intifa. Intifa itu nafi. La yaqbalul intifa, mana perkara yang tidak menerima nafi, mana yang tak dapat dinafikan. Wajib itu yang tak dapat dinafikan. Tuhan tu ada, tak dapat nak nafikan Tuhan tu tak ada. Tak dapat nak menafikan Tuhan tu ada. Tak dapat nak menafikan Tuhan tu ada, maknanya tak dapat menafikan, maknanya wajib ada. Betul tak tu? Kan? Saya pun belum makan, jangan tuan-tuan nak. Okey. Yang keduanya mustahil, ma la yaqbalus subutu. Apa perkara yang tidak menerima subut, menolak subutlah. Yang ketiga, ma yaqbalus subuta wal intifa. Perkara yang boleh menerima ada dan nafi, ataupun menerima kedua-dua nafi dan subut, tetapi bukan dalam satu
masa tanbih muka surat 42, ya, Imam Syarqawi menyebutkan wal ma'rifatu hiya nafsul aqli inda imamil haramain wa lazimatun lahu inda ghairihi faman lam ya'rifha indal awwali falaysa bi'aqilin bal majnun. Yang kita tahu majnun, gila. Ya tak? Wal ma'rifatu, dan mengetahui. Apa yang diketahui? Beza antara akal hukum dengan hukum akal. Hiya nafsul aqli inda imamil haramain, adalah akal itu sendiri di sisi Imam al-Haramain. Maka Imam Haramain ini begitu halusnya, bila dikatakan akal, dia boleh membezakan yang mana akal hukum, yang mana hukum akal. Wa lazimatun, dan mulazamah, ya, lahu inda ghairih, dan mulazamah kepadanya di sisi ulama lain pula. Jadi mulazamah tu saling melazimi antara satu dengan yang lain. Jadi maknanya ada ulama dia tak bahas tapi dia faham kerana benda tu melazimi. Tapi ada ulama dia faham dan dia boleh pula mengungkapkan perbezaan itu. Sebab itu dikatakan faman lam ya'rifa indal awwali, maka mengikut pandangan yang pertama iaitu Imam al-Haramain, tahui pembahagian hukum akal dan akal hukum itu, falaisa biaqilin, dia tak ada akal. Dia tak ada akal, bal majnun, bahkan dia gila. Ulama tak semudah-mudah mengatakan orang tu gila, orang tu tak berakal. Tapi cuba kita tengok tadi, ya tak? Dah tahu dah benda tu bahaya, tapi buat juga. Sesuai tak dikatakan tak berakal? Jadi ulama ini dia tak mengata sebarangan. Kena faham tu, ya. Dia tak mengata sebarangan. Itulah ulama sebenar. Baik. Jadi contoh dan perbezaan antara hukum akal dan akal hukum, maka diberikanlah contoh dalam bentuk ungkapan. Baik, satu bentuk pernyataan. Allah Ta'ala mesti bersifat dengan perkuasa. Ini satu bentuk ungkapan, satu bentuk pernyataan, ya. Jadi dalam ungkapan ini hukum akalnya adalah mesti, tetapi benda yang dihukumkan adalah sifat kudrah. Maka bila mana akal itu dah memahami dan melaksanakan, ya, akan akalnya itu, maknanya dia terima dan dia membenarkan. Itu makna iman. Dia dah terima dan dia benarkan. Itulah yang sebenarnya. Maka datanglah kesimpulan yang lebih mudah. Sifat kudrah wajib bagi Allah Ta'ala. Sebab itu kalau tak faham mengaji, wajib bagi Allah Ta'ala ada, tapi dia macam tak ada Tuhan juga. Faham? Jadi maknanya, ya, cakap tak serupa bikin. Macam itulah. Kalau bolehlah dengan izin, ya. Yang kedua, apakah beza di antara istihalah dengan mustahil? Jawapannya seperti bawah ungkapan. Allah Ta'ala tidak mungkin bersifat dengan tuli, ya. Tuli maknanya pekak, ya. Jadi tidak mungkin itu adalah hukum akal. Yang dihukumkan adalah sifat tuli itu. Maka dikatakanlah sebagai, ya, penjelasan setelah kita, ya, menafikan mana tidak mungkin sifat tuli itu, maka dikatakanlah sifat tuli mustahil atasnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selesai. Wallahu alam. Yang ketiga, apakah beza di antara jawaz dengan jaiz? Diberikan satu pernyataan. Makhluk boleh ada, boleh tiada. Maka, ya, boleh itu harus, ya tak? Jadi itulah hukum akal. Yang disebutnya adalah makhluk, maka sifat harus itu, maka dikatakanlah makhluk itu, ya, harus ada, harus tiada. Jadi cukuplah kita memahami akan pembahagian hukum akal dan akal hukum, maka selepas ini maka akan disebut terus sahaja sebagai akal hukum. Tak payah lagi dah cerita hukum akal, ya.
seperti mana yang disebutkan di dalam kebanyakan kitab tauhid, nota kaki muka surat 44 itu, selepas disebutkan hukum akal terbahagi kepada 3, wujub, istihalah dan jawaz, lalu disebut wajib adalah, mustahil adalah, jaiz adalah. Contohnya dalam matan Ummul Barahin, i'lam, ketahuilah olehmu wahai penuntut ilmu, annal hukma, sesungguhnya akanlah hukum itu, al-aqliyah, yang terbangsa ia kepada hukum, yanhasiru, maka yanhasiru itu maka terhad ia, fi salasati aqsamin, pada tiga pecahan, al-wujubu wal istihalati wal jawaz, wujub, istihalah wal jawaz. Ini pecahan dia, wujub pertama, istihalah kedua, wal jawaz. Nampak tak? Ini apa dia? Hukmul aqliyah, annal hukmul aqliyah. Nampak tak? Ini hukum akal. Tapi selepas pada itu terus dia tak sebut wujub lah, dia kata fal wajib, terus saja akal hukum, ma la yatasawwaru fil aqli adamuhu, wal mustahilu ma la yatasawwaru fil aqli wujuduhu, wal jaizu ma yatasawwaru fil aqli wujuduhu wa adamuhu. Ia disebutkan begitu kerana kaedah mengatakan ma'rifatul mustaq tastalzimu ma'rifatal mustaqqi minhu. Mengenal mustaq. Mustaq ni apa? Mustaq ni adalah cambahan. Maknanya hasil. Mengenal hasil melazimkan kenal dengan asalnya. Kalau kita kita jumpa kaca ni yang dah pecah-pecah. Jadi pecah-pecah ni dikatakan mustaq, mana dia dah pecah. Bila tengok maka mengenal akan pecahan ini, maka melazimkan dia kenal ini kaca daripada gelas. Itu kaedah. Sebab itu ulama ni kalau kaedah ni dia hafal. Jadi alim. Alim. Baik. Jadi maksud kaedah ini ialah kerana wajib telah dikenal berasal daripada wujub, maka tidak perlu lagi menyebut wujub kerana kedua-duanya mempunyai asal perkataan yang sama. Dalam arti kata lain, kedua-duanya adalah lazim melazimkan. Bahasa Arabnya talazum, iaitu wujub melazimkan wajib. Samalah juga dengan istihalah melazimkan mustahil, dan jawaz melazimkan jaiz. Bab yang kedua mengenal istilah dalam ilmu tauhid. Pelajaran pertama zat dan sifat. Wallahu a'lam bissawab. Ada apa-apa nak tanya? Tuan-tuan belum makan kan? Tak payah tanya lah. Wallahu a'lam bissawab. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ووالدينا وارحمهم كما ربونا